Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami telah memilih tajuk dialek geografi sebagai tajuk pilihan untuk tugasan bertulis kali ini. Jadi, marilah kita lihat ke pendahuluannya. Okey, nama diberi Ahmad Izzat bin Ahmad Sapandi. Saya akan membentangkan tentang latar belakang kajian. Dialek bermaksud satu bentuk bahasa yang digunakan dalam satu daerah atau oleh kelas sosial berbeza daripada bahasa standard. Kajian ini dijalankan untuk mempelajari dialek di negeri Kelantan. Dialek Kelantan sangat mirip dengan dialek Melayu Patani yang digunakan di selatan Thailand. Dialek ini juga digunakan oleh jiran negerinya iaitu negeri Terengganu. Seterusnya kita akan lihat pada latar belakang buku. Buku yang telah kami pilih iaitu buku Telaga oleh Khairi Muhammad. Buku ini telah diterbitkan pada tahun 2020 oleh fiksi bergenre seram. Penulis Khairi Muhammad ialah seorang jurutera sepenuh masa. Beliau juga menulis secara sambilan semenjak 2008. Telaga menceritakan tentang Ayi, seorang budak 11 tahun mampu melihat makhluk halus. Gangguan makhluk halus ini bermula terjadi terhadap dia dan keluarganya selepas dia mencabut paku pada satu batang pisang yang hanyut di sungai. Semenjak itu, satu demi satu rahsia dan misteri terbongkar. Cerita ini berlaku di sebuah kampung terpencil bernama Kampung Pasir Pekan Hulu di Kelantan. Buku ini mempunyai 80% dialog yang menggunakan dialek Kelantan. Penggunaan dialek yang pekat dan cukup rumit bagi orang yang bukan berasal dari Kelantan membuatkan kajian ini sangat menarik untuk dijalankan terhadap buku yang telah dipilih. Seterusnya, kita akan lihat pada definisi konsep. Secara keseluruhannya, dialek Kelantan semestinya mempunyai perbezaan yang sangat ketara berbanding bahasa Melayu standard. Menurut Collins dan Hussein Dollah, beliau menyatakan bahawa bentuk percakapan orang Melayu di Kelantan dengan percakapan orang Patani memperlihatkan banyak persamaan dan hubungan kekerabatan antara kedua-dua dialek ini. Terdapat empat ciri dialek yang telah ditampilkan oleh penulis sepanjang kajian yang dijalankan. Ciri-ciri tersebut ialah fonologi, leksikal, sintaksis dan semantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Siddiq bin Abdul Jamil akan membincangkan aspek fonologi yang terdapat dalam novel Telaga ini. Sebelum itu, maksud fonologi ialah perbezaan bunyi sebutan mengikut kawasan atau kedudukan geografi penutur. Sebagai contoh, perkataan atas yang digunakan dalam bahasa baku disebut sebagai atas oleh penduduk asal di negeri-negeri utara Malaysia. Selain itu, perkataan air yang digunakan dalam bahasa baku juga disebut sebagai air oleh penduduk di kawasan Perak Tengah. Membincangkan tentang aspek fonologi yang terdapat dalam novel ini. Contoh pertamanya ialah pokok tualang tu belah sana. Manakala ayatnya dalam bahasa Melayu standard ialah pokok tualang tu belah sana. Contoh kedua, 2 tambah 1 berapa? Jika di dalam ayat bahasa Melayu standard, ia disebut sebagai 2 tambah 1 berapa? Dan contoh terakhir ialah hutan ni mana ada tuan? Dalam bahasa Melayu standard, ia disebut sebagai hutan ni mana ada tuan. Sekian, terima kasih. Okey, untuk aspek leksikal, maksud aspek leksikal adalah perkataan yang berbeza dari aspek sebutan
mahupun ejaan, tetapi ia memberi makna yang sama. Sebagai contoh, buah tembikar yang digunakan dalam bahasa baku dikenali sebagai semangka di dalam dialek Johor dan Timur Cina dalam dialek Kelantan. Perkataan basikal juga ia dikenali sebagai gerek bagi penutur dialek utara dan sika bagi penutur dialek pantai timur. Sebagai contoh perkataan lain kanta ganti nama seperti hang, dema, ekau, ambo, depa, hampa itu adalah aspek leksikal menggunakan perkataan yang berbeza tetapi ia memberi maksud yang sama bagi kata ganti nama. Terdapat beberapa aspek leksikal dalam e-book yang kami kaji bertajuk Telaga. Okey, yang pertama, pada halaman 9 hingga 10 perangan ayat, Abel koyak ada hantu pandai naik scrambler. Royak dialek geografi yang digunakan adalah royak. Bahasa standardnya adalah cakap. Contoh dialek lain memberi maksud yang sama, habang, iaitu dialek Kedah. Yang kedua, pada halaman 11 hingga 12 perangan ayat, Pok Jik mendekati aku berbisik, mu ukah tadi, mu tak minta izin dulu kau. Dialek geografi yang digunakan adalah ukah. Ukah di dalam bahasa standard adalah panjat. Okay, contoh dialek lain yang digunakan memberi maksud yang sama, panjat. Panjat digunakan dalam dialek Negeri Sembilan. Dan juga 11 hingga 12 halaman yang sama juga perangan ayat, mana ada aku tak nak kalah ayah hutan tu ji, acu mu dengan molek. Aku dan mu kata ganti nama yang digunakan di dalam perangan ayat tersebut bahasa standard aku, kau. Okay, contoh dialek lain pada dialek Pahang, kau, awak. Dan juga ada juga pada perenggan ke-17 hingga 18, molek tu gi mandi no, tahu ku ayahmu mu main dengan babi ni mampu mu kena piak. Piak dialek geografi yang digunakan bahasa standard dia adalah pukul. Okay, contoh dialek lain adalah pukul yang digunakan pada dialek Kedah. Okey, itu sahaja daripada saya berkenaan aspek leksikal. Sintaksis membawa makna perubahan penggunaan ayat dalam masyarakat. Okey, dalam konteks buku Telaga, hasil terbitan fiksi yang kami kaji, ia mempamerkan ciri-ciri dialek Kelantan dalam penceritaannya. Juga terdapat beberapa contoh perubahan penggunaan ayat oleh masyarakat Kelantan yang terang-terang berbeza dengan ayat yang sama jika diungkapkan dalam bahasa Malaysia standard. Okey. Jika kita menyingkap halaman yang ke-10 dalam buku tersebut, kita akan jumpa beberapa ayat yang mana contoh penggunaan ayat dalam masyarakat tersebut unik terhadap masyarakatnya dan berbeza sama sekali dengan cara penggunaan ayat jika digunakan dalam bahasa Malaysia standard. Contohnya di halaman 10 terdapat satu ayat yang mana mengatakan jarum duk tangi sokmo. Itu dalam masyarakat Kelantan yang diungkap dalam novel ini, dan jika diubah kepada penggunaan ayat dalam bahasa Malaysia standard, ia akan berubah menjadi jarum sentiasa ada di tangan. Kemudian untuk contoh yang kedua pula, masih berada di halaman 10, buku telah mengungkap ayah aku royak kalau kita tok kacau tempat dia tok kacau kita. Yang mana jika diubah kepada bahasa Malaysia standard, penggunaan ayatnya akan menjadi seperti ayah saya pesan kalau kita tidak mengganggu tempatnya, ia tidak akan mengganggu kita. Di halaman 11 pula, besar benar ayam ni, besar benar ayam kamu ni. Dan halaman 12 pula, aku takut babi tu hak hantarmu dulu ke malaikat maut. Dan di dalam penggunaan ayat dalam bahasa Malaysia standard, ia berubah menjadi aku bimbang babi itu menghantar kamu dulu ke malaikat maut.
Nama saya Dini Haikal bin Zamri. Saya akan bentangkan tentang aspek semantik. Maksud semantik merupakan kajian makna istilah. Perkataan ini berasal daripada perkataan Yunani purba, semantikos, yang membawa maksud erti yang penting. Selalunya terdapat perbezaan antara semantik dan sintaksis. Dalam keadaan tersebut, semantik merujuk kepada makna perkataan, manakala sintaksis merujuk pada struktur ataupun pola yang formal bagi pernyataan. Contoh, secara bertulis ataupun bertutur. Aspek semantik yang terdapat dalam novel ini, contoh dalam halaman 13 hingga 14, dalam petikan novel ada berkata, aku takut babi tu hatamu dulu kau malaikat maut. Dalam dialek geografinya, hak bermaksud yang. Contoh lain, tolong ambil baju aku jap, hak warna biru tu. Okey, untuk bahasa bangku pula, hak ni bermaksud kepunyaan seseorang. Contoh, buku itu hak abang, bukan hak kakak. Seterusnya, pada halaman 18 hingga 19, pas tu aku nak buat lagu mana, dah hidup aku gini deh. Lagu bermaksud seperti ataupun macam. Contoh lain bagi penggunaan perkataan ini dalam dialek geografi adalah aku oyak dah ke bukan lagu tu. Untuk bahasa bangku pula, lagu bermaksud irama atau muzik. Contohnya sedap juga lagu baru Supian Suhelmi itu. Seterusnya pada halaman 36, dalam petikan novel berkata, tempat mak sapi kena susuk tu kau. Dalam dialek geografinya, susuk itu bermaksud sembunyikan. Contoh lain untuk diguna dalam bahasa Kelantan, PF5 mak kena susuk kau papa sebab nak SPM dah. Contoh dalam bahasa bangku, perkataan susuk bermaksud bentuk atau rupa atau panggilan salah satu daripada perbuatan khurafat. Contohnya, Rafi'ah ternampak satu susuk tubuh di atas pokok yang besar itu. Untuk penutup, variasi dialek geografi ini langsung tidak memecah belahkan masyarakat di Malaysia. Malah ia memupuk rasa kagum dan ingin tahu dan ingin memahami terhadap sesuatu dialek. 33 contoh ciri-ciri aspek fonologi. Contohnya beloh, tambah, mano, gu. Next. Mestilah menghormati perbezaan dialek geografi. Tidak mengira mana-mana negeri kepentingan dialek geografi yang tidak dapat dinafikan ialah ia membawa identiti kita sebagai anak jati dari tempat kelahiran kita. Selain itu, tujuan kajian ini juga adalah untuk menyemai kepentingan memelihara dialek geografi sebagai warisan di negeri. Di samping itu, golongan tua dan masyarakat juga memainkan peranan yang penting dalam memelihara keaslian dialek geografi dengan menggunakannya dalam pertuturan seharian dengan golongan muda. Oleh itu, masyarakat perlu sentiasa peka terhadap penggunaan dialek geografi dengan sentiasa mengamalkannya dengan baik untuk mengelakkan penyalahgunaan dan merosakkan supaya dialek geografi sentiasa terpelihara.